Etika Su. Ada hari-hari pun ada pesakit. Jadual saya penuh dah sampai bulan 11. Bukan kata pesakit yang dah booking je, pesakit yang tak booking pun ada. Okey, insyaAllah yang ada di hadapan saya ni salah seorang pesakit di mana apabila dia telah memagar rumahnya, kemudian selang beberapa hari dia dapat petunjuk dan dia dapat benda ni lah kat rumah dia. So suami dia datang sini hantar benda ni. So kita tengok apa yang sebenarnya ada dekat dalam ni kejap lagi. Dan saya akan ajar macam mana kaedah ataupun cara untuk membatalkan buhul-buhul sihir yang dihantar di rumah kamu ataupun tempat perniagaan kamu. Okey, buhul-buhul sihir yang dihantar di rumah kamu ataupun tempat perniagaan kamu. Ustaz, apa yang dalam beg kuning yang 300 lebih? Apa benda tu? Yang tu saya tak tahulah ni apa benda ni. Aduh. Okey, insyaAllah jom kita buka apa yang ada dekat dalam ni sebenarnya. Okey, so kalau kata korang dapat buhul-buhul seperti ni, korang jangan pegang direct melalui tangan. Okey, korang kena ada sarung tangan ke ataupun pakai plastik ke. Jangan pegang direct So benda ni bahaya. Okey, benda ni sangat bahaya sebenarnya. So daripada buhul ni lah yang menyebabkan mereka boleh disihir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samai was-sami'ul 'alim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Wa ja'alna min al-'ilmi musaddaran. Okey. Bau dia menyengat. Allahu akbar. Okey. Bila korang dah pakai sarung tangan macam ni, dah pakai sarung tangan macam ni, lepas tu korang boleh buka lah. Dia kena buka benda ni, jangan korang tiba-tiba buang je. Kalau kita tengok daripada luaran ni, bekas-bekas tanah lah, bekas-bekas tanah dia. Barang ni dah lama dah tanah ni, berakar dah ni. Okey. Nampak tak dalam ni ada gambar-gambar yang dipotong-potong. Banyak gambar ni bau dia, ya Allah. Okey, ni berkemungkinan besar dia campuran dengan ni apa, tanah-tanah kubur ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, ini adalah gambar manusia gambar orang yang dipotong-potong kemudian dicampurkan dengan kemungkinan besar ni tanah kubur ni. Okey. Okey, ini kalau ikut daripada saya tak tahu kamu nampak ke tak. Kalau daripada saya kat sini nampak ada dua pasangan lah, lelaki dan perempuan. Nak kena main puzzle ke apa ni? Mesti kita main puzzle lah. Hari Raya. Hari Raya gambar Hari Raya ni. Kena main puzzle pula ni. Ini kita jadi forensik lah. Hari Raya 2020, Hari Raya 2021.
Batu ni kat mana ni? Okey, dekat belakang gambar ni semua dah ditulis mentera dia. Okey, dekat belakang gambar ni semua dah ditulis mentera dia. Okey, kita pakaikan balik tudung dia. Oh, dia koyak-koyakkan tudung orang ni. Aduh, macam mana ni? Dah macam puzzle lah ni. Oh. Di mana mata dia? Macam mana nak buat ni? Baik. Mana ni? Dulu tak nak main puzzle ni, dah besar-besar pula kena main puzzle lah ni. Okey, kat belakang ni ada nama-nama lah, tapi tak tahulah sebab dia dah potong-potong kan. Nama-nama mangsa sihir. Okey. Rohanis ke apa benda ni. Okey, nama-nama mangsa sihir tu memang dia dah tulis kat belakang ni siap-siap. Kemudian dia ada serpihan benda yang dibakar. Okey, dia akan bakar pada mentera utama dia. Okey, biasa orang yang gunakan gambar ni gunakan gambar sekeping, kemudian dia akan bakar pada mentera utama dia. Okey, mentera utama dia akan bakarkan supaya orang tak boleh tahu apa kekunci dia sebenarnya. Okey, apa kekunci sebenarnya untuk membatalkan buah sihir ni. Okey, kemudian dia ada letak satu akar ni, saya tak sure akar apa ni. Okey, dalam ni ada akar. Okey, andai kata kamu terjumpa ataupun kamu pergi dengan mana-mana perawat, kemudian selepas daripada proses pagar rumah, biasanya ada buhul-buhul yang selama ni dah tertanam ataupun tersimpan di tempat kamu. Biasanya kamu tak akan nampak. Tetapi apabila kamu pagar rumah kamu tersebut, biasanya gerak hati kamu akan kuat menunjukkan di mana tempat-tempat buhul-buhul tu ada. Kalau tanya saya, adakah perawat cari buhul tu lebih baik ataupun kamu sendiri cari buhul tu lebih baik? Kalau tanya dengan saya, kamu cari buhul tu lebih baik. Okey, sebab apa? Kalau kata perawat cari buhul, kadang-kadang benda-benda di setting, itu pun masalah juga. Banyak kes-kes setting sekarang ni. So kalau kata saya tak pernah pergi rumah orang. Saya hanya sediakan barang-barang pagar rumah dan kamu boleh buat sendiri di rumah. Dan dengan izin Allah Ta'ala, buhul yang selama ni kamu tak nampak, dia akan keluar dan dia akan munculkan diri dia. Okey, dia akan keluar dan dia akan munculkan diri. Okey, macam ni salah satu pesakit di mana selepas dia mendapat rawatan daripada kami, kemudian kami bagi dia set pagar rumah. Kemudian selepas dia pagar rumah, selang beberapa hari dan dia jumpa buhul-buhul ni. Dan Alhamdulillah sekarang ni kita nampak dekat sini ada gambar yang dah terkoyak-koyak. Dan dekat sini ada tanah. Saya rasa ni macam tanah kubur pun ada. So dia macam ada campuran-campuran, tak tahu apa lagi dicampur kan. Dan bau dia sangat-sangat tengit lah. Okay, bau dia sangat-sangat tengit. So apa yang korang kena buat, apabila dah dapat benda macam ni, korang jangan panik. Korang jangan terus buang. Korang kena buat pembatalan daripada apa yang korang jumpa. Kalau korang terus buang, macam contoh kalau korang jumpa patung, bila korang jumpa patung, korang pergi buang. Kau jangan dengar cakap orang yang bukan dalam kategori perawat yang sekadar copy paste saja. Dengar cakap perawat yang memang dia ada kepakaran dengan benda-benda macam ni. Okey, apa korang buat kalau kau jumpa patung, contohnya patung tu ada jarum, kena putuskan ikatan jarum-jarum tu dulu. Jangan korang pergi buang benda tu dekat dalam sungai, dekat dalam laut lah, dekat dalam longkang. Jangan dibuang macam tu saja sebab pemutusan daripada barang-barang tersebut belum diputuskan lagi. Apabila kamu pergi buang, lagilah seronok. Jadi semakin berjaya lah. Ikatan-ikatan tu tidak akan terlepas. Okey, so apa kena buat? Buka. First kali pakai sarung tangan, jangan pegang direct. Kemudian buka semua ikatan-ikatan ni. Okey, bila kita dah leraikan macam ni semua, okey, kita dah dapat tahu poin utama dia. Kat sini kita nampak dua gambar, satu lelaki dan satu perempuan. Okey, berkemungkinan ini berkaitan dengan sihir pemisah. Okey, berkemungkinan besar ini berkaitan dengan sihir pemisah. Okey, insya-Allah. So apa yang korang kena lakukan bila korang dah jumpa macam ni, first kali korang baca Al-Fatihah, kemudian baca ayat kursi 7 kali. Okey, first kali korang baca Al-Fatihah, kemudian bacakan ayat kursi 7 kali. Dalam hati kena minta, ya Allah ya Tuhanku, batalkan segala ikatan-ikatan buhul daripada bangsa-bangsa jin maupun sihir yang dihantar kepada kami. Okey, insya-Allah kita mulakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian kita bacakan ayat kursi sebanyak 7 kali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi. Man zal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Okey, selepas kamu baca Al-Fatihah sekali, ayat kursi 7 kali, kalau kamu ada garam yang kami, kalau kamu ada benda ni daripada pusat rawatan kami, okey, apa kamu perlu buat? Kamu buka benda ni. Okey, saya rasa yang mana pernah merawat dengan saya semua dah ada benda ni. Okey, yang mana tak ada pun tak apa, insya-Allah. Okey, ambil satu genggam. Okey, selawatkan 7 kali. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dalam hati kamu, ya Allah ya Tuhanku, batalkan segala ikatan-ikatan daripada buhul ini ya Allah. Okey, kemudian taburkan dekat atas ni. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Kenapa sakit kepala? Sebab bacaan tadi kemungkinan besar kamu ada gangguan kat kamu lah. Okey, so ambil lagi sekali satu genggam. Okey, sama juga. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, kemudian letakkan juga. Okey, mana-mana yang ada ni baguslah sebabnya kami dah siapkan semua dah lengkap. Okey. Siapa yang ada benda ni, kalau yang mana pernah rawatan memang dah adalah benda ni. Okey, memang kami dah siap sediakan benda ni. Okey, cuma benda ni kita tak ada apa? Tak ada postkan lagi je. Okey, siapa yang ada benda ni ikut je step yang telah diberikan. Untuk pusat rawatannya, pagar kedai dan pagar rumah. Benda ni bukan saja untuk pagar kedai dan pagar rumah, dia juga boleh membatalkan buhul-buhul yang kamu jumpa. Okey, sama ada duit shilling dan sebagainya. Okey, so bila kamu dah dapat macam ni, okey, dah masukkan benda ni semua, okey, apa yang kamu kena buat, okey, susun balik benda ni dekat dalam ni. Sarung tangan yang kamu pakai ni semua buka balik, semua simpan dekat dalam ni. Okey, simpan dekat dalam ni. Kemudian ikat balik semula. Okey, ikatkan dia balik. Okey, dia ada dua kaedah, sama ada ikat balik ataupun pergi dekat mana-mana sungai ke, mana-mana longkang ke, kemudian buang. Tapi saya lagi suka cara bakar. Okey, saya lagi suka cara bakar lah. Mana kata selepas saya dah buat ni, biasanya saya akan bakar lah benda ni. Okey, saya akan bakar benda ni. Tapi kalau dengan saya, biasanya saya tak terus bakar. Saya akan penjarakan dulu dalam 3-4 hari. Okey, 3-4 hari saya akan penjarakan. Kemudian baru saya bakar. Okey. Masuk penjara lah. Suami dia dah tengok gambar. Nak tengok suami dia kat luar? Ha? Suami dia kat luar? Dia tengok gambar. Kalau kena buka balik lah. Ya, suami dia nak tengok gambar. Panggil suami dia masuk. Ha? Dah tengok dah? Orang patut tengok luar. Okey, suami dia tengok gambar. Suami dia tahulah kot gambar siapa. Gambar dia lah, salah seorangnya gambar dia lah. Okey. Buhul kalau tak clearkan betul-betul, ikatan perjanjian sihir itu tidak akan terlepas. Okey. Buhul ni penting. Kalau ada setengah orang ni dia pakai kaedah-kaedah buhul macam ni. Okey, biasa kalau buhul-buhul ni ilmu siam ataupun ilmu Thailand lah, ilmu siam ataupun orang asli dia suka pakai buhul-buhul macam ni. Selagi benda ni tidak terlepas ikatan dia, selagi itulah orang akan sakit menggelupur. Masuk penjara dulu. Bau dia, ya Allah. Masuk dalam plastik tu saya. Bau kuat kot. Masuk ni bukan balik. Allah Akbar. Okey, itu je cara dia. Okey, itu cara paling mudah lah untuk korang nak hancurkan buhul. Sebab saya bagi tahu benda ni sebab banyak sangat masyarakat dekat luar jumpa patung pergi buang. Jumpa buhul-buhul main buang macam tu je. Jangan buang. Ikatan tu ada dekat situ. Bila ikatan itu tidak terputus, makanya kalau korang buang lagi seronok lah tukang sihir. Okey, kalau kamu jumpa patung, kamu jangan panik. Tak adanya kalau kamu potong patung tu tiba-tiba bertukar jadi jin ke hantu pocong. Dia tak akan jadi pocong tu kat situ. Kau ingat ni teko Aladin ke apa? Okey, tak ada. Bila kamu jumpa benda-benda tu, kamu kena faham cara macam mana nak membatalkan dia. Kalau kamu tak batalkan dia betul-betul, so ikatan tu tak terputus. Bila ikatan tu tak putus, mangsa tu akan terus sakit. Okey, mangsa tu akan terus sakit. Jadi kalau kamu jumpa patung contohnya, kamu jangan takut. Kamu ikut je step yang saya bagi tadi. Al-Fatihah sekali, ayat kursi 7 kali. Niat dalam hati, segala ikatan yang ada pada buhul ni, Allah, ya Allah, putuskan. Ambil gunting apa, potong. Kamu kena leraikan dia dulu. Kamu jangan tak leraikan benda tu. Bila kamu tak lerai, kamu terus main buang, makna kata ikatan tu tak terputus. Bila tak terputus, kalau dia cucuk pakai jarum, kalau patung tu tadi dia cucuk pakai jarum, kamu pergi buang, lagi seronok lah tukang sihir, kan? Lagilah dia seronok tukang sihir. Benda apa? Benda tak terputus lagi. Okey, 5 minit sebelum saya nak teruskan rawatan, saya banyak pesakit kat luar ni. Okey, ada apa-apa persoalan, insya-Allah boleh tanya. Okey, jangan main ni, jangan main buang je, tak boleh. Benda tu tak boleh buang. Okey, benda tu tak boleh buang saja suka-suka macam tu. Terpengaruh dengan cerita-cerita mengarut. Kalau buang adakah penyihir akan tersesa? Itu Allah Ta'ala punya kuasa. Itu saya tak tahu. Kan, yang penting kamu tu terselamat. Kamu nak selamatkan diri kamu dulu yang penting. Kamu tak payah fikirlah penyihir tu terseksa ke, Tok Bomo tu mati meragan ke, Tok Bomo mati tegak ke, yang tu kamu tak payahlah fikir.
Kan, yang penting kamu tu terlepas. Kalau duit shilling pun sama. Kalau duit shilling kamu jumpa kat kedai, kalau daripada pusat rawatan ni, saya tahulah macam mana cara dia. Ikut step tadi, baca Al-Fatihah ayat kursi 7 kali, kemudian ambil yang daripada pusat rawatan kami punya, lepas tu letakkan dekat atas duit shilling tersebut. Lepas tu jangan terus pergi angkat, biarkan dulu. Kalau beli biar seharian. Satu hari tu biar. Lepas tu besok tu, okey, lepas tu besok tu baru dibuang benda tu. Okey, mana kata kita nak putuskan perjanjian ataupun ikatan dekat bul tersebut. Allahu Akbar. Garam nak beli macam mana? Garam ni kami tengah buat sampai 200 box dulu. Lepas tu baru, ni bukan garam-garam saja. Ini bukan garam-garam saja, nak membuatnya pun bukan senang. Okey, campurannya ni pun banyak. Okey, so nak kena kami ready stock dulu, baru kami berani nak mahalkan. Kalau tidak, saya tak berani nak mahalkan. Jadi macam ni lah, start terus. Minyak bisa sampai macam tu ramai beli, terus start aku. Okey, minyak bisa dalam sehari dua ni lah baru akan restock balik. Okey, so minyak bisa tu boleh dapatkan link kat atas lah. Link kat atas boleh, tekan link kat atas pun boleh, tekan yang kat bawah pun boleh juga. Kenapa kalau pakai lepas ni jap. Mana soalan ni? Kenapa kalau lepas pakai minyak bisa itu kaki rasa panas bahagian pelipat? Kalau kata kamu pakai bertambah sakit, kamu kena dapatkan rawatan. Okey, minyak bisa ni kalau kamu pakai bukan kamu boleh terus baik. Ada setengah tu dia ada tindak balas. Okey, ada setengah tu dapat lega. Kalau kata kes-kes sihir yang tak berapa nak kuat, insya-Allah dia akan dapat lega. Tapi kalau ikatan tu dah terlampau kuat, sebaik-baiknya dapatkan rawatan. Minyak bisa tu bagus kalau macam contoh kamu pergi dengan mana-mana perawat, kamu dah merawat. So macam mana kamu nak lepaskan bisa-bisa dalam badan? Berkemungkinan besar Zamhidan ni mungkin dia pergi dapatkan rawatan tapi ikatan tu tak terputus. Bila ikatan tak terputus, kamu letak minyak bisa tu, memang kamu akan rasa lain lah. Ada setengah tu letak minyak bisa, kadang-kadang terus tak boleh nak bangun pun ada. Okey, mana kata ikatan dalam tubuh badan kamu tidak terputus. Okey, tidak terputus. Ustaz, boleh tak buat ikhtiar hamil? Boleh. Siapa-siapa yang nak dapatkan ikhtiar hamil dengan saya, kalau boleh first day, yang hari pertama yang kamu datang tu, kalau boleh bawa kelapa muda, air kelapa muda satu, lepas tu minyak apa tu, minyak kelapa dara. Minyak kelapa dara bawa motor besar tu satu. Okey, kalau boleh bawa teruslah, benda tu senang. Okey, cuma siapa yang dapatkan ikhtiar hamil dengan saya, sebab kami ni memohon hajat. Okey, memohon hajat. So selepas kamu dapat anak, contohnya kamu kena tumbangkan seekor kambing dan kamu kena hadiahkan pada orang-orang susah lah. Kambing tu bukan bagi kat saya. Okey, ni hajat, kita pasang hajat ataupun kita pasang niat. Lepas kamu dapat je anak nanti, kalau boleh kamu kena tumbangkan seekor kambing dan kamu kena hadiahkan pada orang-orang susah. Okey, itu tanda kesyukuran. Apa ni? Pasang nazar. Ya, pasang nazar. Semua kami bantulah doa, mana tahu kan. Ustaz, saya dapat rasa sakit hati kuat mengatakan suami sedikit ada buat sesuatu seperti penunduk. Jangan main rasa-rasa kak. Okey, jangan main rasa-rasa, sebaik-baiknya dapatkan rawatan. Okey. Tetapi kebiasaannya orang-orang yang terkena sihir ni, mangsa-mangsa sihir ni, dia orang boleh merasa siapa yang buat apa semua. Cuma kami dalam bidang keperawatan, kami tak boleh nak cakap apalah, kami diamlah. Ada je kes-kes yang kami dapat kesan orang terdekat buat apa semua, tapi kami daripada pusat rawatan kami tak boleh cakap apa-apa, kami diamlah. Kami nak cakap apa, tugas kami tu untuk menyelamatkan kamu je lah kan. Selebihnya tu serahkan pada Allah Ta'ala. Okey, selebihnya telah serahkan pada Allah Ta'ala. Temu janji hamil, sama juga kak. Hamil pun dia kadang-kadang masalah hamil yang tak boleh nak hamil ni biasanya ada gangguan kak. Okey, kalau akak dah cek doktor kata tak ada apa semua, kebiasaannya biasa kalau kita buat kat sini, kalau kata dah tak boleh nak beranak sampai 7-8 tahun tu, biasa kalau kita cek tu memang ada gangguan. Macam tadi, petang tadi, ada satu akak daripada mana dia datang. Okey, dia dah berapa lama dah, 2 tahun lebih kahwin tapi tak ada zuriat. Bila cek dengan doktor semua tak ada masalah. Okey, bila kita rukiahkan, akak tu berdebar, kau-kaunya berdebar, tapi suami dia menggigil. Okey, suami dia ada getaran lah dekat badan dia. Okey, so kemungkinan besar benda tu berkait dengan saka keturunan. So apa yang kita boleh bantu, kita cuba jarakkan dulu dia dengan saka keturunan dia. Okey, kita boleh jarakkan dia dengan saka keturunan dia dulu. Sebab dia bukan pemilik asal. Dia kalau pemilik asal mudah, kalau bukan pemilik dia payah sikit. Minyak bisa tu bila sampai, insya-Allah besok atau lusa kak. Besok atau lusa.
Okey, saya minta tolong siapa-siapa yang nak dapatkan rawatan dengan saya tidak ada hikmat scan pakai gambar-gambar ni semua. Okey, siapa-siapa nak dapatkan rawatan dengan saya, tolong minum air yang kami buatkan. Kita rukiahkan dekat dalam live. Okey, lebih kurang dalam pukul 10 atau 11 malam kita rukiahkan dalam live. Kamu minum air tu selama 7 hari dulu. Kalau kamu tidak ada apa-apa tidak balas daripada minum tersebut, better tak payah datang. Okey, sebaik-baiknya tak perlu datang. Tetapi apabila kamu minum benda tersebut ada tindak balas pada tubuh badan kamu, barulah kamu booking appointment. Okey, baru kamu booking appointment. Lepas tu kalau dah booking appointment pun janganlah tak datang-datanglah. Sebab kalau kamu rasa-rasa tak datang, bagi laluan kat orang lain. Sebab orang lain ramai lagi yang menunggu masa dia, okey. Menunggu masa. Jadi bila kamu dah booking appointment tak datang, kesian dekat orang lain. Okey, so saya tahu mana-mana yang ada gangguan nak dapatkan rawatan memang akan banyak macam-macam halangan. So nak tak nak kamu kena redah juga halangan tu. Okey, link kecemasan macam mana nak dapatkan? Kena siapa yang dah dapat link yang first tu, nanti kamu akan dapat nombor telefon admin. So boleh minta ke admin. Nombor apa ni link untuk kecemasan. Okey, link kecemasan. Okey. Saya minum air tu Ustaz pening kepala. Itu adalah tindak balas. Kalau ada tindak balas tu mana kata ada gangguan. Itu je cara saya scan paling mudah macam tu je. Mana nak dapatkan air rukiah tu setiap hari Khamis. Setiap hari Khamis jam 10 ke 11 malam macam tu saya akan buat live. Tengah-tengah saya merawat tu saya akan stop sekejap merawat. Kemudian kami akan buat air tersebut. InsyaAllah selagi saya panjang umur, selagi saya sihat, InsyaAllah kita akan terus bantu masyarakat. Sekurang-kurangnya daripada air tawar tu pun ramai juga yang saya dapat feedback yang dah kembali pulih, yang dah kembali sihat dan sebagainya. Admin tak deliver. Saya rasa tak admin deliver banyak kali WhatsApp kat dia. Ada tu admin tengah tengok je telefon tu. Tengok lah Ustaz, sakit kepala berdebar. Okey. Apabila kamu tengok kami sedang merawat, okey, kamu tengok kami sedang merawat dan kami sedang membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, biasanya benda yang dalam badan korang pun akan turut bergetar. Dia mau jadi sakit hati, menyampah, tak suka, benci, rasa nak baling telefon, nak tutup telefon. Okay, dia benda dalam badan kamu pun akan turut rasa yang sama. So siapa-siapa yang pernah dapatkan rawatan dengan saya ataupun dengan mana-mana perawat, kalau korang nak detect sama ada tak apa-apa lagi gangguan dekat korang, masuk je dalam live kami. Bila kami tengah buat rawatan tu, kamu tengok saja. Okay, so biasanya pun akan ada tidak balas. Okay, biasanya pun akan ada tidak balas. Okay. Yelah Ustaz, ya. Minyak bisa memang busuk. Memang minyak, kalau Ustaz minyak bisa memang busuk ke? Tak tahan nak guna. Tak, kalau kamu pakai minyak bisa tu busuk, sebenarnya kamu ada gangguan. Dia sepatutnya dia tak boleh bau busuk, dia hanya bau bawang putih saja. So biasanya kalau kamu ada benda dalam badan kamu, dia mulalah rasa busuk lah, rasa itulah. Macam kamu tengok dia orang minum air tawar. Kalau kami buat air tawar di pusat rawatan, dia macam-macam rasa ada. Orang ni rasa air longkang, orang ni rasa minyak tanah, orang ni rasa kapur barus. Dia akan rasa macam-macam rasa. Sepatutnya minyak tu tak boleh rasa busuk bang. Dia hanya boleh rasa bau bawang putih saja. Okey, dia boleh bau bawang putih saja. Minyak bisa tu insya-Allah dalam besok atau lusa lah, nanti boleh tekan link kat atas. Banyak kegunaan dia. Minyak bisa tu mana-mana yang ada masalah kulit pun boleh cuba. Yang mana ada bisa-bisa kat badan pun boleh cuba. Yang mana suka pergi mengurut tu apa semua, suruh tukang urut tu pakai minyak tu masa tengah mengurut kamu. Okey, cuba pakai benda tu. Okey, insya-Allah. Kalau ada benda bergerak bawah kulit, biasanya santau. Adakah keturunan boleh dibuang? Boleh bang, tapi proses dia tak mudah. Proses dia bukan abang seorang datang. Dia kena sampai darah yang terakhir. Pasal tu kalau abang pergi merawat, nak buang keturunan ni, saka keturunan ni nak buang betul-betul bukan mudah. Okey, kalau abang jumpa dengan perawat, pun terus hilang tak? Biasanya jarang berlaku lah macam tu. Melainkan perawat tu kumpulkan sampai darah yang terakhir. Adik-beradik semua dikumpulkan, anak beranak semua dikumpul sampai darah terakhir. Semua dia dah lockkan dalam satu tempat, baru dirukiahkan, baru kita akan tahu siapa pemilik yang sebenarnya. Okey, untuk dapat tahu pemilik sebenarnya itu yang susah sebenarnya. Okey, so dia proses dia memang susah lah, memang sukar. Tapi yang mana yang bukan kategori dia ada saka tapi bukan dia pemilik, kita ada cara macam mana nak jarakkan diri dengan saka tersebut. Kamu kena jarakkan diri tapi dia akan pergilah keturunan kamu yang seterusnya lah. Okey, untuk keturunan kamu yang seterusnya pun sama juga. Kamu ajarlah macam mana cara dia. Okey, insya-Allah saya nak start rawatan.
So pesakit pun dah datang. Okay, insyaAllah kejap lagi kalau kata agak ada kes-kes menarik, jadi kita live. Okay, ubat kayap. Okay, kalau kata ada kes menarik lagi, saya akan live. Okay, so saya minta tolong, kata-kata dan bahasa minta tolong dijaga. Saya buat perkongsian dalam live saya bertujuan untuk kita kongsikan ilmu bersama. Banyak perkara yang selama ni orang kena sihir ke apa, korang memang takkan dapat tahu. Tak ada orang nak kongsikan korang dengan cara macam ni. Okey, masing-masing semua banyak yang berselindung saja, pandai cakap je. Okey, so bila kita buat perkongsian, kadang-kadang ada ahli-ahli keluarga mereka juga sedang melihat. So saya minta tolong nanti kalau saya buat live, tolonglah jaga kata-kata. Okey, kita bersama-sama mendoakan pesakit supaya cepat sembuh. Itu yang lebih baik. Okey, insya-Allah jangan end kejap saja. Saya pesakit kena masuk, kena sembang dulu dengan saya. Lepas tu baru saya boleh apa ni lah, boleh live. Okey, saya boleh live. Tapi kalau pesakit dia ada benda, kadang-kadang ada benda yang private pesakit nak cerita, takkan nak cerita dalam live pula. Okey, insya-Allah mudah-mudahan. Okey, jumpa lagi sekejap lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, saya charge telefon dulu. Okey, jumpa lagi sekejap lagi. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye.